Baik, untuk segmen kali ini kita masih lagi ingin menyentuh mengenai politik di Melaka, tetapi kesannya dari segi aspek kesihatan awam pula. Sebelum ini, Dewan Undangan Negeri Don Melaka telah terbubar susulan kemelut politik yang tercetus di negeri itu, dan ia selepas Datuk Seri Sulaiman Mat Ali hilang majoriti sokongan akibat tindakan 4 ADUN daripada Blok Kerajaan menarik sokongan terhadap kepimpinannya. Dan jika mengikut perlembagaan, PRN perlu dilaksanakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran DUN. Dan melihat kepada kesilapan besar yang kita pernah lalui sebelum ini pasca PRN Sabah pada September tahun lalu, ketika itu program vaksinasi belum lagi digerakkan, dan disebabkan itu juga ia mencetus lonjakan kes yang tinggi, malah sehinggakan hari ini kes masih lagi berada pada paras lebih 8,000 hingga 10,000 seharian. Dan mengambil kira pula jumlah kes harian COVID-19 di Melaka ketika ini masih lagi berlegar sekitar 200 hingga 300 kes sehari. Dan manakala kadar vaksinasi lengkap bagi seluruh populasi di negeri itu pula adalah kira-kira 64.5%. Namun 88.5% bagi populasi dewasa lengkap sudah divaksin. Jadi kita ingin bersama dengan pakar Perubatan Kesihatan Awam, Dr. Farhan Rusli. Doktor, pertama sekali doktor melihat kepada situasi COVID-19 dalam negara kita sekarang ini, kadar vaksinasi juga yang menghampiri 90%. Adakah negara kita dilihat bersedia untuk mengadakan sebarang pilihan raya walaupun pilihan raya negeri sekalipun, doktor? Saya rasa jawapan yang paling tepat ialah kita harus bersiap sedia untuk memastikan bahawa kita boleh menjalankan apa segala jenis pilihan raya sekalipun. Ini kerana jumlah vaksinasi dan kadar vaksinasi yang tinggi, kita harus memikirkan apakah cara yang paling selamat untuk kita laksanakan pilihan raya pada waktu pandemik ini. Jadi ada beberapa negara yang telah laksanakan pilihan raya di dalam pandemik. Contoh seperti Burundi, Perancis, Korea Selatan, Kanada, Israel dan juga Iran. Dan di Korea Selatan di mana lebih 30 juta pengundi keluar, mereka merekodkan kosong kes yang terlibat dengan mengadakan pilihan raya pada waktu pandemik tersebut. Tapi doktor, kita pernah menyaksikan sendiri situasi yang membawa kepada berlakunya PRN Sabah pada tahun lepas. Dan ia juga diadakan selepas negara dilihat berjaya mengawal situasi COVID-19 dengan agak baik ketika itu. Dan memanglah kita perlu belajar dari kesilapan, tetapi adakah kita perlu ambil satu lagi risiko untuk menyedari kesilapan ini sekali lagi, ataupun jika kita perlu tunggu sehingga semuanya reda, apa indikator yang menunjukkan bahawa kita semua sudah boleh keluar untuk mengundi, doktor? Jadi indikator yang paling terbaik untuk kita tengok adalah jumlah vaksinasi. Kita kalau nak tunggu nombor COVID case tu drop pergi kosong ataupun 3 ataupun 5, ia kemungkinan agak impossible lah ataupun mustahil. Kerana sebab itu kita mengatakan bahawa kita bergerak kepada fasa endemik. Ini bermakna bahawa COVID ini akan sentiasa ada dengan kita. Jadi adakah kita akan memikirkan selagi COVID ini ada, kita tidak boleh bergerak, negara kita tidak boleh maju ke hadapan? Semestinya tidak. Jadi kalau kita ingin mengenal pasti ataupun mencuba jika kita boleh laksanakan pilihan raya, Melaka adalah satu negeri yang kita boleh melaksanakannya kerana dia hanya adalah 28 DUN. Ia adalah negeri yang kecil, tetapi kita harus melaksanakan mengikut SOP dan juga peraturan-peraturan yang khas bagi pilihan raya, dan ini adalah berdasarkan sains dan daripada sudut pandangan kesihatan awam. Baik, jika betullah SPR akan melaksanakan SOP yang agak ketat bagi memastikan kawalan dapat dibuat jika PRN tersebut dijalankan, jadi apa SOP-nya, doktor? Adakah ia sama dengan SOP seperti aktiviti di pusat membeli belah contohnya, doktor? Jadi mula-mula kita kena memahami bila kita ingin melaksanakan pilihan raya, dia terbahagi kepada 3 segmen ya. Segmen pertama ialah pencalonan, segmen kedua adalah tempoh berkempen, dan ketiga adalah daripada hari mengundi tersebut. Jadi SOP ini harus merangkumi semua aspek daripada awal hingga ke akhir. Jadi bila kita mengatakan tentang pencalonan, kita kena memastikan bahawa hanya pencalon dan penyokong sahaja dibenarkan masuk ke dalam. Penyokong tu dia punya seconder lah, maknanya 2 orang daripada setiap calon boleh memberikan nama mereka. Selepas itu, apabila kita mengatakan tentang tempoh berkempen, kita harus berkempen kalau boleh secara maya, tetapi kalau kita ingin melaksanakannya secara fizikal, hanya satu pasukan yang dihaskan untuk calon itu. Mungkin satu calon dibenarkan 4 orang anggota.
dan mereka berlima ini boleh gerak rumah ke rumah, tetapi mereka harus melaksanakan saliva ataupun RT-PCR testing setiap 3 hari, dan mereka tidak boleh mengadakan ceramah besar-besaran ataupun secara terbuka. Dan pada hari undian tersebut, kita harus melanjutkan masa daripada pukul 8 pagi hingga ke 8 malam, dan kita harus pecahkan masa mengikut quorum, bermakna umur 60 ke atas, 50 dan 60 ke atas adalah daripada pukul 8 hingga ke 12, daripada 12 hingga ke 4 adalah untuk mereka yang umur daripada 25 ke 50, dan 25 ke bawah adalah daripada pukul 4 petang hingga ke 8 malam. Jadi ini kita mengelakkan mereka daripada berkumpul di satu masa dengan terlampau ramai, dan kita juga kena khaskan satu laluan untuk mereka yang tidak lagi menerima vaksinasi ataupun mereka yang berisiko tinggi. Jadi kita pastikan kita boleh laksanakan dengan cara yang selamat. SOP yang cukup terperinci. Tapi doktor, cuba kita fahamkan macam mana kita boleh fahamkan beza risiko pilihan raya dan juga aktiviti rentas negeri. Dua-dua melibatkan pergerakan orang ramai, doktor. Jadi apakah boleh kita fahami tentang beza risiko dua perkara ini? Adakah ia sama ataupun macam mana, doktor? Jadi saya rasa jika kita ingin mengurangkan risiko itu, ia adalah sesuatu yang amat mudah. Kita boleh melaksanakannya dengan menggunakan undian secara postal vote ataupun undi secara surat. Jadi ini dah dilaksanakan banyak kali sebelum ni. Kita dah buat bila kita duduk di luar negara, kita boleh undi juga di dalam negara ini. Tetapi apabila kita di dalam situasi pandemik, kita boleh menggunakan kaedah ini dengan lebih berleluasa lagi dan mengurangkan apabila mereka daripada balik ke negeri Melaka untuk mengundi, ataupun menggunakan alasan ini untuk balik ke kampung untuk bukan hanya mengundi tetapi mengundi dan juga melakukan aktiviti-aktiviti lain seperti berkumpul dan beriadah dan sebagainya. Jadi ada beberapa cara untuk kita melaksanakannya, dan kita boleh laksanakannya dengan cara yang selamat. Doktor, golongan anti vaksin kita tahu masih ada lagi sampai sekarang ni memang ada lagi, dan kerajaan serta kaum masyarakat kita semua pun masih lagi sedaya upaya untuk cuba advocate mereka supaya mengambil vaksin. Jadi sekiranya ada yang masih enggan mengambil vaksin itu, adakah mereka ini juga tidak dibenar untuk keluar mengundi, doktor? Jadi apa yang kita harus memahami ialah ada beberapa perkara yang kita tidak boleh deny ataupun kita tidak boleh tak berikan kepada mereka walaupun mereka tidak mengambil vaksin. Ini seperti rawatan, seperti daripada segi keselamatan, dan juga adalah undian. Kerana ini semua adalah dalam perlembagaan. Ini adalah hak, ya, walaupun vaksin ataupun tidak. Jadi apa yang kita harus memikirkan ialah bagaimana kita nak melaksanakan undian ataupun pilihan raya ini dengan golongan yang tidak divaksinasi ini. Adakah mereka diberikan slot waktu khas untuk membenarkan petugas-petugas SPR untuk memakai baju PPE dan memastikan mereka selamat? Ini semua harus dibincangkan dan harus diperincikan bersama oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, SPR dan juga Majlis Keselamatan Negara. Baik doktor, doktor yang pastinya ada berada di lapangan, ada pergi ke hospital untuk melihat situasi COVID-19. Melihat kepada situasi hari ini, kes masih lagi di bawah 10,000, masih lagi 4 angka, dan juga kadar vaksinasi juga menghampiri 90%. Jadi bagaimana boleh kita rakyat beri gambaran kepada kami, doktor? Macam mana situasi fasiliti kesihatan negara kita sekarang ini, doktor? Jadi apa yang kita harus mengingati ialah bahawa nombor itu adalah jumlah positif sehari yang dilaporkan. Kalau saya mengatakan esok jumlah kes positif adalah 100,000, adakah semua orang akan panik jika saya mengatakan 99.9% adalah mereka yang dikategori 1 ataupun tiada simptom langsung? Semestinya kita tidak harus panik apabila itu berlaku. Jadi indikator yang kita harus tengok adalah lebih kepada jumlah yang masuk ke dalam hospital dan jumlah yang memerlukan bantuan pernafasan dan jumlah kematian. Indikator ini adalah sebenarnya akan menentukan bahawa fasiliti kesihatan kita masih boleh menampung ataupun tidak. Dan alhamdulillah setakat ini ada beberapa negeri yang masih lagi di dalam kapasiti yang boleh menerima lagi pesakit, tetapi ada lagi yang di kadar tahap ingin sudah mencapai kepada maksimumnya seperti negeri Pulau Pinang dan juga Kedah. Namun ia masih lagi belum melepasi threshold ataupun kita punya fasiliti kesihatan masih lagi di dalam keadaan yang masih lagi terkawal. Doktor, melihat kepada kebenaran rentas negeri yang mungkin akan diumumkan dalam masa beberapa hari saja lagi, apakah langkah pencegahan yang boleh diambil oleh setiap orang selain memakai pelitup muka dan menjaga jarakan fizikal dan sebagainya? Apa lagi pesanan yang boleh doktor berikan kepada mereka semua supaya jangan terlalu teruja untuk keluar pergi merentas negeri
Mungkin ada yang belum lagi ingin pergi melancong, mungkin mereka ingin melawat ibu bapa mereka di kampung. Jadi apakah saranan yang boleh doktor berikan? Jadi dengan kelonggaran yang akan diberikan ini, pertama kali saya ingin mengingatkan kepada masyarakat ialah pertama, merentas negeri tidaklah menularkan wabak COVID-19. Tetapi bila anda merentas ke kampung halaman anda dan anda berkumpul beramai-ramai, di situlah akan mulanya kluster-kluster dan anda boleh merebakkannya kepada orang-orang yang lain. Jadi dengan kelonggaran yang diberikan ini, anda harus lebih bijak menilai dan memikirkan apakah aktiviti, apakah cara untuk memastikan anda tidak menjadi statistik kematian COVID-19 ataupun memasuki ke dalam hospital. Kerana saya rasa pada masa ini kita tidak lagi boleh meletakkan tanggungjawab ini kepada kerajaan. Kita harus meletakkan tanggungjawab ini kepada diri kita dan kepada masyarakat untuk memastikan bahawa kita bertanggungjawab dengan kelonggaran yang diberikan dan kita boleh menjaga diri kita, dan pada penghujungnya apabila kita menjaga diri kita, itu adalah kesihatan kita dan kita sebenarnya seorang yang beruntung, bukanlah kerajaan tetapi diri kita sendiri. Seperti yang doktor sebutkan tadi, walaupun kes mencecah 100,000 seharian sekalipun, kita tidak perlu risau kerana mungkin ia melibatkan kategori 1 dan kategori 2. Mungkin tiada gejala ataupun hanya gejala ringan. Tapi itu mungkin merisaukan setengah orang kerana mungkin mereka tak tahu pun yang mereka itu positif kerana mereka tak ada gejala ataupun ada gejala ringan dan sebagainya. Bagaimana doktor boleh memastikan, adakah kita setiap kali untuk pergi keluar, pergi buat swab test, saliva test kit, mungkin berapa kerap sebenarnya untuk kita buat benda itu sebagai langkah-langkah pencegahan, doktor? Jadi kita haruslah menggunakan apakah kaedah yang ada di tangan kita. Jadi saya dimaklumkan dan saya difahamkan bahawa di dalam MySejahtera, kita akan dimaklumkan jika kita adalah kontak casual ataupun kita menjadi kontak rapat, dan kita kena menggunakan kaedah-kaedah yang ada ini untuk memastikan kita boleh menilai diri kita. Adakah kita ini berisiko tinggi atau tidak. Jadi jika kita baru balik daripada kemungkinan daripada pasaraya dan kita terserempak dengan seseorang yang bergejala, mungkin batuk ataupun bersin, ya, dan kita balik rumah selepas 1 hari 2 hari, kita pula rasa tak selesa. Masa itu kita harus melaksanakan ujian kendiri dan kita harus melaksanakan swab test untuk memastikan adakah kita ini positif ataupun negatif. Dan kerajaan telah menurunkan harga dan saya fahamkan dia akan turunkan lagi harga ini untuk memastikan ia boleh diberi dengan cepat dan mudah. Tetapi yang pertama yang saya ingin cakap, semua orang harus memastikan diri mereka divaksinasi kerana ini menurun dan merendahkan risiko, dan selepas itu kenalah jaga diri dengan mengikut SOP-SOP seperti memakai pelitup muka dan membasuh tangan dan sebagainya. Kerana pada penghujungnya kan kita tidak akan ada penyelesaian yang mutlak ataupun muktamad untuk menghabiskan COVID ini, tetapi kita dalam proses pembelajaran macam manakah kita boleh dan bagaimanakah kita boleh hidup dengan COVID ini dengan cara yang terbaik sekali. Baik, terima kasih Dr. Fahan Rusli. Itu tadi pakar perubatan kesihatan awam yang bukan saja menceritakan tentang SOP menjelang pilihan raya negeri yang mungkin akan diadakan dalam masa terdekat di negeri Melaka, dan juga beliau juga berkongsikan apa yang boleh kita jangkakan selepas ini sekiranya rentas negeri itu dibenarkan. Baik, saya kira itu sahaja untuk cerita jam ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.